Sungai Siput. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya ketumpukan pada butiran 010, 400 dan 020000 industri padi. Pada masa ini di Malaysia, jika tak salah saya, kita sudah sampai hanya 70% tahap sadar diri. Dan dengan masalah iklim, pemanasan dunia, cuaca dan sebagainya, jika ada kekurangan dalam bekalan padi ya, dan lain makanan, harga akan melambung tinggi. Jadi saya rasa adalah penting kerajaan kita buat rancangan tertentu untuk mencapai 100% tahap sadar diri dalam makanan penting seperti macam beras dan padi. Jadi saya mahu tahu daripada Kementerian Pertanian, apakah rancangan kita untuk sampai ke tahap ini? Ataupun kita rasa kita nak beli di pasaran dunia, kerana harga di pasaran dunia boleh naik dengan cepat saja. Dan juga apakah cadangan kita, apakah strategi kita? Adakah kaedah kita hanya untuk cuba meningkatkan produktiviti sawah-sawah padi yang sedia ada, ataupun adakah kita ada rancangan untuk buka lebih tanah padi di negara kita? Ya. Dalam masalah isu ini juga, butiran 120400 pemberian subsidi harga padi dan juga 120500 pemberian subsidi baja padi, saya sokong usaha ini. Kerana kita tak boleh katakan ini ada market distortion dan sebagainya. Kerana isunya ialah kita mesti menggalak petani kita keluarkan padi. Dia kena tanam beras. Pada masa yang sama, kita tak boleh hanya harapkan pada harga di pasaran. Jika harga barangan yang basic macam beras ada harga yang tinggi untuk menggalakkan production, untuk menggalakkan orang menanam padi, tapi itu akan menyusahkan keluarga-keluarga miskin di negara kita. So jika ini isu ini, orang yang biasa di dalam bandar akan ditekan jika kita hanya pakai insentif harga di pasaran untuk menggalak lebih orang. Beras? Boleh saya mencelah dan untuk dapat penjelasan. Adakah Sungai Siput bersetuju bahawa keputusan kerajaan sekarang tidak membenarkan jenis benih yang 3 musim yang sedang ditanam di Sekencan dan Langkap itu patut juga digalakkan di tempat-tempat lain supaya produktiviti padi ini di seluruh negara akan bertambah. Kita pergi luar negara untuk belajar, tetapi di dalam negara kita sendiri ada padi jenis 3 musim setahun. Tapi entah sampai hari ini saya tak faham kenapa kerajaan tidak membenarkan benih sedemikian untuk ditanam di lain-lain tempat yang hanya dapat menghasilkan padi 2 musim setahun untuk penambahan hasil padi. Adakah Sungai Siput bersetuju? Itu langkah yang bijak kalau kita benarkan ia ditanam di lain-lain tempat. Terima kasih YB Bruas. Saya tak pakar dalam perkara ini dan saya serahkan pada Menteri untuk jawab soalan itu ya. Saya nak alih kepada isu 020200 sayur-sayuran. Sini pun saya difahamkan lebih kurang 80% daripada sayur-sayuran yang dikeluarkan di Malaysia adalah daripada tanah yang bukan dikeluarkan grant pada petani tersebut. Macam di kawasan Sungai Siput ada ramai pekebun kecil, pekebun Cina yang telah buat kerja pertanian sayur-sayuran, pekebun kecil selama 3 generasi, daripada masa datuk nenek mereka, lagi anak mereka sampai sekarang. Tapi sampai masa ini mereka tak ada grant tanah itu. So bila ada perkembangan, kita ada development, perkembangan bandar-bandar kita, mereka satu demi satu dihalau keluar, diusir tanpa diberi satu tanah gantian. Jadi saya rasa ini satu perkara yang begitu bahaya untuk kita,
Kerana walaupun kita buat tapak industri, kita buat tapak kilang, kita buat projek perumahan, tapi akan berlaku, apa akan berlaku pada bekalan makanan untuk negara kita. Jadi ini sedang berlaku secara tiap kawasan, tiap pejabat tanah, tiap majlis daerah luluskan tanah yang tanah itu dalam rekod kerajaan adalah tanah kerajaan yang belum lagi dibagi grant pada pertanian. So dia ditafsirkan pada tanah kerajaan dan petani itu yang telah di situ selama 50 tahun ditafsirkan sebagai haram, setingan. So saya tidak tahu adakah kementerian ambil berat terhadap masalah ini, di mana beransoran beribu-ribu ekar tanah yang sedang dipakai untuk kebun, untuk sayur, sedang dimusnahkan, diambil alih, dipakai untuk lain perkara. So adakah ini masuk dalam plan induk Kementerian Pertanian untuk menjaga pekebun kecil? Pekebun kecil adalah mahir. Saya ingat jika kita nak sampai belum sampai 60% sasaran di Malaysia. Jadi kita nak jadi dia lebih tinggi, adalah baik jika kita boleh menggalak dan membantu pekebun yang sedia ada, kerana mereka ada kemahiran selama tiga generasi. So kita kena pakai kepakaran mereka untuk menjana untuk kita boleh keluarkan lebih sayur. Dan saya mau tahu daripada kementerian, apakah plan, adakah rancangan induk kementerian ambil kira kemahiran yang sedia ada dalam negara kita? Jika mereka boleh diberi grant ataupun boleh diberi satu lease yang panjang 10 tahun, 20 tahun, mereka akan melabur lebih dalam tanah mereka dan keluaran mereka akan meningkat. Ini akan to some extent dia akan selesaikan masalah bekalan sayur-sayuran. So saya mahu tahu apakah plan yang diada oleh kementerian. Adakah kementerian ambil kira, adakah kementerian tahu ada beribu-ribu petani ini, pekebun kecil ini yang boleh menyumbang kepada tahap sara diri yang lebih tinggi pada sektor sayuran. Sekarang saya nak alih kepada 030600 pembangunan komoditi ternakan. Tadi kita ada bincang panjang lebar berkenaan dengan satu projek yang begitu mahal dan yang nampaknya begitu inefisien dalam mengeluarkan daging lembu. Di bandar-bandar kita, di pinggiran bandar-bandar kita, ada beribu-ribu peternak kecil yang telah menternak kambing dan lembu selama beberapa dekade. Mereka pun macam ini family business, daripada bapa dia, datuk dia sampai sekarang, mereka masih ada. Tapi mereka pun tertekan oleh pembangunan bandar-bandar kita. Ansur-ansur mereka hilang tempat untuk simpan dia punya lembu, tak ada padang ragut, Dan lama kelamaan ada yang mereka yang give up lah, yang jadi driver lori ke, driver van ke, ya. Tapi ini satu kerugian untuk kita, kerana mereka ini ada kemahiran. Sekarang pun tanpa apapun bantuan daripada kerajaan, mereka begitu efisien. So bolehkah kita pakai kemahiran orang macam ini, sektor macam ini, lain daripada kita sekarang bekalkan lembu dengan harga apa 30,000 seekor itu. Jadi kita boleh salurkan sedikit pada mereka. Sediakan padang ragut untuk mereka. Bagi mereka tanah untuk simpan, tempat dia boleh simpankan kandang lembu ke kandang kambing itu. So saya rasa kementerian kena tengok apakah kepakaran yang kita ada dan jangan hanya bergantung pada projek-projek mewah yang perlu satu company bagi million ke company itu yang tak ada, langsung tak ada kepakaran dan hilangkan wang kita. So saya rasa ini semua kita kena tengoklah. Jika kita ada kemahiran dalam sayur-sayuran, dalam penternakan, kita memang ada. Dan saya juga mau tanya macam ada butiran 10710 pembangunan industri lembu, 10730 pembangunan industri tenusu. Dalam semua ini projek-projek pembangunan ini, adakah dia ini bertumpu pada satu syarikat yang baru, satu usaha baru, ataupun adakah dia untuk
memperkasakan, untuk meningkatkan prestasi penternak yang sedia ada. Ya. Akhirnya saya nak soal berkenaan dengan 94000 NKEA, di mana 1.6 bilion diperuntukkan untuk tahun 2012 dan 13. Ini adalah lebih daripada 50% daripada anggaran peruntukan untuk pembangunan. More than 50% dalam 2 tahun ini. Tapi dalam nota dia telah dikatakan apakah ini NKEA ini, sebanyak 1.6 bilion ini, what is it for, untuk apa, untuk 2-3 syarikat ke, atau adakah ini akan dipakai untuk ramai. Saya ingat secara am, okey, saya gulung, secara am, jika kita boleh memperkasakan prestasi 100 orang peternak kecil, itu jauh lebih baik untuk masyarakat kita daripada kita tubuhkan satu syarikat gergasi yang buat kerja yang sama. You get distribution lah. Kita akan mengagihkan kekayaan negara secara yang lebih baik. So jika Kementerian Pertanian boleh buat macam itu, tubuhkan pada projek-projek yang membantu petani kecil, pekebun kecil, peternak kecil menjadikan lebih efisien, lebih efektif, itu jauh lebih baik untuk kita daripada kita mewujudkan 1-2 company daripada Saim Dabi ke apa untuk buat kerja yang sama. Terima kasih.